Saya kata soalan itu batil. Yang kedua, torik pada'i. Selalu saya bahas torik pada'i ni pada sifat kalam. Tapi dia sebenarnya dia dah tanya, okay, kita jawab lah. Okey, torik pada'i ni saya tak kenal lah. Minta maaf, pertama sekali saya cakap saya tak kenal pada'i itu siapa. Yang kedua, saya hanya tahu torik pada'i bukan daripada Pak Da'i. Saya tahu torik pada'i daripada murid kepada murid pada'i. Murid kepada murid pada'i. Dan setelah saya dengar, kami di pondok dulu kami belajar kitab-kitab Asy'ariyah yang mutakhirin, kitab Imam Sanusi, kitab Syekhul Doli, kitab Imam Bajuri, kitab Imam Syarqawi, kitab ulama mutakhirin Asy'ariyah. Kami tak tahu kitab-kitab pondok ni. Maksudnya pondok yang saya belajar tu pondok di Indonesia. Ikut silibus Azhar. Jadi bila munculnya tiba-tiba ada satu orang tu dia kontak saya. Dia kata ditanya tentang masalah sifat kalam pecah empat. Saya salam terkejut juga kalam pecah empat. Lepas tu dia kata ada satu orang yang diceritakan orang yang alim hebat. Ya, sini saya tak nak cerita pasal alim hebat ke apa tu, saya tak tahu, saya tak kenal padanya. Orang kata dia alim, dia hebat. Okeylah, tak apa, tak ada masalah. Orang alim hebat lah. Tapi bukan semua orang alim hebat tu dia mesti betul. Dia mesti tak buat salah. Alim hebat itu Imam Haramain pun tolak. Qaul dia ditolak. Ada orang lebih hebat daripada Imam Haramain ke dalam Asy'ariyah? Imam Haramain punya qaul pun ditolak. Isbatkan hal ditolak. Banyak pendapat Imam Haramain ditolak. Tapi Imam Haramain, jangan main-main Imam Haramain. Mana ada orang dapat gelaran Imam Haramain. Imam Ghazali, Hujjatul Islam pun ada pendapat dia ditolak. Apalagi kalau pada'i. Tapi orang-orang yang nak ikut torik pada'i, ya silakan. Okey, bila saya dapat tahu dia kata kalam pecah empat, lepas tu menterjemahkan sifat makni dengan pe. Jadi, perkuasa, perkehendak, pertahu, perhidup, perdengar, perlihat dan perkata. Terkejut juga saya. Okey, yang pertama, adakah bahasa perkataan pe itu, imbuhan pe dikenakan kepada Baqarah Hamani. Lepas tu baru dia orang kata dalam Baqarah ada, saya baca Baqarah saja, tetapi sebenarnya yang menghuraikan lebih tu bukannya Baqarah Hamani. Anak murid dia yang mensyarahkan kitab Baqarah tu dan kitab-kitab yang lain-lain, nama dia saya tak ingat. Satu dia orang bagi saya satu suruh baca. Okey, sekarang ni yang pertama sekali saya tanya, apa yang disebut oleh pada ayat ini, mana dia punya sumber rujukan daripada Asy'ariyah? Okey, saya cerita dulu satu-satu. Dia katalah maknanya kena terjemahkan pada pe. Tapi bila saya rasa semua orang Melayu terkejutlah bila dengar pe kata perkuasa, sebab apa? Bahasa itu tak digunakan. Bahasa itu tak digunakan oleh orang Melayu. Lepas tu sampai tahap ada beberapa ustaz pula yang mengatakan kalau kamu terjemahkan kudrah berkuasa, salah. Tu dia. Terjemah kalau sifat kudrah terjemah berkuasa, salah kata dia. Yang betul perkuasa bukan berkuasa, salah. Jadi, sebelum saya buat kesimpulan, saya cerita dia punya wakil dulu. Jadi, datanglah Ustaz Nik Nizamuddin, Ustaz Delangga, terkenal, datang rumah saya sampai 2 kali bincang. Jadi, saya tak terus terima bulat-bulat. Dia bagi kitab dia yang dikarang Rod Pada'i tu. Okey, saya bincang dengan kawan saya, Ustaz Raja, Ustaz Alif, Ustaz ramai lagi lah, Ustaz-Ustaz yang kawan-kawan yang mengajar ilmu akidah ni. Bincang-bincang, kita panggil Ustaz Delangga cerita. Dia bagilah buku-buku apa semua kan. Baca, kami tak tahu kitab-kitab pondok ni, tak pernah belajar kitab pondok. Kami belajar kitab Asy'ariyah je, yang betul-betul Asy'ariyah lah. Jadi, terkejut juga sebab kalau benda ni ada dalam Asy'ariyah, dah tentulah ada. Saya bukan nak cakap besar lah. Semua kitab Asy'ariyah yang dicetak setakat ni lah. Saya kata 70% saya ada. 70% kitab Asy'ariyah saya korek satu-satu, cari satu-satu, saya buka sifat kalam, tanya mana dia ni, kalam bahagi 4, kemudian cari-cari, ada yang saya jumpa lah beberapa macam sifat ma'ani itu, ya, bukan bermakna masdari tapi bermakna ismi, itu kemudian saya bahas lagi. Jadi kami dah bincang, jadi macam tak berapa dengar satu pihak daripada Ustaz Delangga ni, saya rasa macam kami lah, macam tak berapa puas hati, betul ke kan? Maka akhirnya kami pun cari macam mana kita nak tahu yang sebenarnya Pada'i punya kaul ni sebenarnya macam mana. Betul ke seperti mana yang didakwa oleh Ustaz Delangga ni. Dia bagilah bukti dia, kitab-kitab apa semua. Memang ada lah apa yang dia cakap tu.
Tapi kita masih tak puas hati lagi, mungkin boleh jadi ada salah faham ke. Okey, akhirnya dapat buat pertemuan dengan Babeli Sekam. Dengan Babeli Sekam ni dia belajar dengan ayah dia nak murid Pada'i. Ayah dia nak murid Pada'i, jadi mungkinlah Babeli boleh faham apa tu Tarik Pada'i. Kami jumpalah ramai-ramai daripada Johor, Melaka semua datang jumpa semua ulama-ulama yang ustaz-ustaz yang mengajar akidah ni lah, dengar penjelasan Babeli. Babeli pun kata saya pun grup yang ketiga. Dia langgar pun tidak, Pada'i sepenuhnya pun tidak. Walaupun dia berguru dengan ayah dia, tapi ada beberapa pendapat Pada'i itu dia macam masih lagi belum terima 100%, maksudnya dia pun tak faham lagi. Dia macam ada iskal di situ, ada muskil sikit. Jadi nak mengetahui Tarik sebenar Pada'i itu pun kami pun dah tersangkut, dah dapat tahu sikit je. Dia beritahulah setakat yang dia belajar dengan ayah dia macam ni. Tu yang bila kami tanya soalan macam ni, so maksud dia begini ke mana, tak tahu. Okey, terpaksa cari lagi. Lepas tu adalah ustaz seorang, Ustaz Rashid daripada Melaka, dia pun cerita juga, tapi masih lagi belum jelas lagi. Jadi kesimpulan yang saya buat, saya pun sebenarnya tak tahqiq, tak faham pun apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Pada'i dengan Tarik dia ni. Satu, Pada'i sendiri, yang kedua murid-murid dia, sebab ada khilaf di antara murid-murid dia ni. Maknanya murid-murid yang menceritakan qaul Pada'i ni pun khilaf, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam tu. Tak tahu. Lepas tu soalan yang paling mudah saya kata, tolong bagi sumber rujukan, tengok Pada'i ni dia buat macam tu, rujuk je kepada kitab mana Asy'ariyah, kami nak baca, nak faham kan, nak tengok. Sampai sekarang tunggu tak ada lagi. Kalau ada silakanlah tunjukkan. Sampai sekarang kami tunggu mana dia, apa yang Tarik Pada'i ni punya sumber tu di mana. Ada yang kata Imam Dawani punya, dia ambil Dawani, ada pada Hasyiah Amir. Saya baca jugalah Hasyiah Amir apa semua, saya tengok ada, tapi masih lagi belum betul-betul 100% menjelaskan Tarik Pada'i tu, dengan khilaf di antara anak murid Pada'i punya cerita tu. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Jadi sekarang ni apa yang saya tahu, saya dengar pula Ustaz Muhazir Haji Jul pula pun kata tak boleh terjemah pakai berkuasa, salah, mesti kata perkuasa. Sudah lagi seorang pula dah datang menyebarkan Tarik Pada'i. Tak ada masalah, tapi sekarang ni saya nak tanya, orang awam tahu ke apa? Orang awam tahu ke tidak apa tu apa dia? Lepas tu kita menggunakan bahasa kita. Ini bahasa kita, bahasa tu kepunyaan kita. Bahasa Melayu, saya tak tahulah kalau bahasa Melayu Patani, bahasa Melayu Patani ke, tak tahu lah daerah mana Pada'i tu, saya tak tahu Patani ke atau apa ke nama Melayu Thailand lah, selatan Thailand tu kan orang Melayu juga. So Melayu sana dengan Melayu sini lain lah kot, biasalah tu. Orang Kedah dengan orang Kelantan pun dah lain lah, orang Penang dengan orang Melaka pun dah lain lah, masing-masing ada bahasa masing-masing. Ini lagi Melayu Patani ke, Melayu Indonesia ke lain. Jadi Melayu kami tak tahu apa perkata apa tu tak ada. Tak tahu. Ini dari segi istikmal. Okey, dari segi tengok kenapa Pada'i menterjemahkan per. Okey, saya jelaskan. Kalau kita tengok, ini agak ilmiah sikitlah. Qudrah. Al-qudratu, kemudian al-iradatu, kemudian al-ilmu, kemudian al-hayatu, kemudian as-sam'u, al-basaru, al-kalamu. Okey. Kalau dari segi lafaz, semua lafaz itu adalah lafaz berbentuk masdar. Berbentuk masdar ataupun isim masdar. Ini kalau orang belajar nahwu lah. Ada yang berbentuk masdar, ada yang berbentuk isim masdar. Okey. Makna pada masdar ni kita tahu kalau kita belajar nahwu, masdar ini madalla alal hadas. Madalla alal fa'il atau madalla alal hadas. Hadas itu lebih umum daripada fa'il lah. Madalla alal fa'il boleh atau madalla alal hadas. Kalau kita tarkib ni, alima ya'lamu ilman. Betul? Alima ya'lamu ilman. Jadi arada yuridu iradatan. Jadi itu adalah masdar. Lafaz, dari segi lafaz dia adalah masdar. Jadi masdar ni madalla alal hadas, dan ulama sepakat hadas ini amrun i'tibari. Hadas ini bukan benda yang wujudi. Masdar adalah amrun i'tibari, bukan wujudi, kerana dia dalla alal hadas, dan hadas itu atau fa'il itu sendiri adalah amrun i'tibari. Jadi kalau kita belajar dalam sifat ma'ani, kita kata sifat ma'ani itu ialah sifat yang makna yang wujud
yang subut, yang qaim bizat. Jadi sifat ma'ani itu wujudi, kudrah itu wujudi, iradah itu wujudi, kemudian ilmu dan seterusnya adalah wujudi. Tapi maka kalau kita menghamalkan kudrah itu dengan makna masdari ataupun isim masdari, makna dia akan menjadi kepada amrun i'tibari, tidak wujud, maka tanakut. Maka di situlah para ayat kata bukan para ayat kata, itu ada dalam Hasyiah Amir tu pun ada. Hasyiah Amir ala Ithaful Murid, syarah Jawharut Tauhid anak daripada Ibrahim Laqani, Syekh Ibrahim Laqani di karang Matan Jawrah, semua tahulah. Kemudian anak dia buat syarah namanya Ithaful Murid Abdul Salam. Kemudian Imam Amir, Hasyiah Amir buat Hasyiah ala Ithaful Murid. Dalam tu disebut, tetapi masalahnya yang dia sebut itu tidak pada sifat ma'ani secara keseluruhan. Dia hanya yang saya baca disebut pada sifat iradah saja. Saya dah highlight dengan dia. Dia hanya sebut kepada sifat iradah. Iradah di sini bil ma'nal ismi la bi ma'nal masdari. Kenapa dia tak sebut kepada keseluruhan sifat ma'ani? Itu pun fihi nazar. Fihi nazar. Maksudnya perlu dikaji lagi. Sepatutnya daripada awal lagi dia mengatakan bahawa kesemua sifat ma'ani ini adalah alal ma'nal ismi lal masdari. Kerana masdari itu amrun i'tibari, bukan wujudi, sedangkan sifat ma'ani itu semuanya wujudi. Tapi dia sebut itu hanya pada sifat iradah. Sebab apa? Dalam iradah ini ada khilaf. Ada setengah ulama kita menafikan iradah sebagai sifat. Sebahagian ulama kita menafikan iradah sebagai sifat, termasuklah Ibnu Arabi pun tolak iradah sebagai sifat. Iradah itu adalah fa'il, perbuatan. Sebab Allah Ta'ala tak pernah sebut iradah di dalam Quran. Allah Ta'ala sebut iza arada syai'an fa'alul lima yurid wa ma tasha'una illa an yasha Allah ma sya Allah. Semua dalam bentuk fa'il. Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam bentuk masdar, dalam bentuk sifat. Jadi menurut sebagian ulama iradah itu adalah fa'il, perbuatan, bukan sifat. Tetapi mungkin Imam dalam Hasyiah Amir itu Imam Amir nak beritahu bahawa iradah yang dimaksudkan adalah iradah yang dalam bentuk ismi, bukan masdari. Maka bukan semata-mata perbuatan, iradah juga sesuatu sifat yang wujudi. Jadi dikiaskan kepada situ, mungkinlah kita terima salamna bahawa semua sifat ma'ani itu memang wujudi, maka tidak boleh menghamalkan kepada makna masdari, kena menghamalkan kepada makna ismi. Kerana apa? Menurut Pak Dae, makna ismi ataupun menurut Hasyiah Amir itu, ismi itu benda yang wujudi. Maka di sini kalau ikut makna ismi, adakah isim itu wujudi atau tidak? Itu pun fihi nazar. Kembali kepada isim itu musamma ke bukan? Adakah isim itu musamma? Maka kena faham pembahasan isim musamma tasmiyah. Jadi adakah isim itu musamma atau ghairu musamma? Itu khilaf. Ada yang kata isim itu musamma, ada yang kata isim itu ghairu musamma, ada yang kata isim itu musamma pun bukan, ghairu musamma pun bukan. Ada yang kata tengok dulu isim yang mewakili kulli ke juz'i. Kalau isim yang mewakili kulli maka dia ghairu musamma. Kalau isim yang mewakili kepada juz'i dia musamma. Ada yang kata juz'i pun tak boleh, dia kena mutasyakhis bitta'yin. Mutasyakhis bitta'yin barulah dia wujudi. Datang mutaakhirin kata okey selang macam inilah, isim kalau bi'tibaril lafzi dia ghairu musamma, tapi kalau bi'tibaril madlul dia musamma. Faham? Ismi itu sendiri pun dah khilaf sekarang ni. Tapi nak kata ismi itu wujudi, okeylah kita terima, salamna lah, kita terimalah ismi itu wujudi. Pasal apa? Tak mungkin sifat ma'ani itu dia amrun i'tibari, dia mestilah wujudi. Okey. Sekarang ni nak pergi sifat ma'ani wujudi itu pun khilaf. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujudi pun khilaf. Khilaf yang paling besar sekali dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Yang sabitnya adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu memang sabit. Kalau siapa yang mengajar akidah dia faham. Siapa yang menafikan sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, maknanya Allah Ta'ala itu qadir, murid, alim, sami', basir. Siapa yang menafikan, kafir. Kerana itu sabit dalam Quran. Sifat maknawiyah dia panggil. Guna sifat musyabahah bermakna isim fa'il. Allah tu qadir ataupun qadir, ataupun murid, ataupun alim, atau alim, ataupun basir, ataupun sami', ataupun mutakallim. Sabit dalam Al-Quran. Siapa nafi kufur. Tetapi siapa menafikan sifat ma'ani tak kufur.
Siapa nafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah tak kufur. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa sifat ma'ani itu, saya dah sebut sebenarnya tentang bab ta'alluq kan. Apabila Imam Abdul Hasan Syari mengatakan bahawa ta'alluq itu adalah nafsus sifat. Ta'alluq itu adalah nafsu sifat. Jadi kalau memandang kepada ta'alluq itu sendiri, ta'alluq itu amrun i'tibari, maka sifat pun amrun i'tibari. Sifat ma'ani pun amrun i'tibari. Maknanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Bila Allah Ta'ala mewujudkan benda, maka itu namanya kudrah. I'tibar itu namanya kudrah. Allah meniadakan sesuatu, i'tibar itu namanya kudrah. Nisbah Allah mewujudkan itu namanya kudrah. Allah mengetahui sesuatu, nisbahnya namanya ilmu. Itu menurut Imam Fakhr Razi, walaupun dirad oleh ulama Syairah. Sebab apa? Dia faham ilmu sifat ma'ani itu adalah ta'alluq itu sendiri. Ni nak cerita khilaf di kalangan Asy'ariyah. Jadi sifat ma'ani itu sendiri adalah khilaf, dia wujudi ke ataupun i'tibari. Memanglah jumhur Asy'ariyah kata sifat ma'ani itu wujudi. Tetapi bukan tak ada yang mengatakan dia i'tibari. Imam Fakhr Razi bukan ulama-ulama kecil. Orang yang nak rad Imam Fakhr Razi pun tak setanding dengan Imam Fakhr Razi. Ibnu Tilimsani, kemudian Ibnu Arafah, semuanya itu bukanlah setanding dengan Imam Fakhr Razi pun nak rad dia. Dia ada pandangan dia sendiri. Jadi Syekh Said Budah kata orang nak rad Imam Fakhr Razi pun dia punya tahap pun tak sampai tahap Imam Fakhr Razi, mujaddid kurun yang ke-6. Imam Ibn Taymiyah pun ambil ilmu daripada Fakhr Razi. Jadi itu pendapat Imam Fakhr Razi, sifat ma'ani bukan wujudi, dia nisbi, dia idafi. Ada kaul. Jadi sifat ma'ani wujudi itu pun khilaf. Jadi itu pembahasan secara ilmiah. Oleh kesimpulan dia, oleh kerana sifat ma'ani itu wujudi, maka tidak boleh kita mengatakan kudrah, iradah, ilmu, hayah sama pasal itu adalah maknal masdari, kerana maknal kena bubuh bagi makna ismi. Bila makna ismi, berarti dia menunjukkan sifat itu wujudi. Tapi saya dah beritahukan ismi itu pun khilaf, adakah ismi itu musamma atau ghairu musamma. Kalau ismi itu ghairu musamma, tak guna pun kita katakan sifat ma'ani itu adalah ismi, kerana isim ambil pendapat kata ghairu musamma, ataupun ambil pendapat mutakhirin kata min haisul lafzi, dilihat pada lafaz dia ghairu musamma, tapi min haisul madlul dia itu, kerana lafaz itu madalla alal makna, jadi makna itu madlul bagi lafaz. Makna lafaz itu madalla alal makna, sesuatu yang menunjukkan kepada satu makna. Jadi makna bagi lafaz itu adalah madlul bagi lafaz tersebut. Maka kalau bi'tibaril madlul, maka isim itu dia musamma. Kalau bi'tibaril dalil ataupun lafaz, dia bukan musamma. Sekarang ni kita okeylah, terimalah bermakna ismi, maknanya dilihat kepada madlul dia. Boleh terimalah. Okey, disebabkan itulah dia, kerana makna dia sifat makna itu wujudi, kena diterjemahkan bagi dia jadi supaya itu menunjukkan, mungkinlah, saya tak tahulah kenapa mesti kena terjemahkan kerana kalau terjemahkan berkuasa berarti tak wujud. Terjemahkan mengetahui tak wujud. Terjemahkan kepada melihat tak wujud. Berkata-kata tak wujud. Yang itu berarti apa? Nak kata dia wujud, kena guna Kalau kata tahu, semua, itu wujudi. Masalah yang pertama, dalam bahasa Melayu tak pakai benda tu. Kalau Melayu Thailand, Melayu nak pakai, silakan pakai. Saya Melayu, saya tak pakai benda tu. Jadi, itu menunjukkan bahawa sebenarnya bahasa kita pun tak cukup untuk menterjemahkan bahasa Arab. Timbul lagi persoalan, kalau benda tu dahlah wujudi, bukan i'tibari, kenapa Allah Ta'ala sendiri guna, kenapa ulama sendiri guna benda tu? Kalaulah kudrah itu memang zahirnya nampak makna masdari atau isim masdar, kenapa ulama guna? Bolehlah nama lain bagi nampak dia wujudi. Kenapa tak guna lafaz lain supaya dia nampak wujudi? Kenapa bahasa Melayu pula yang nak kena paksa menunjukkan, buat satu perkataan menunjukkan dia wujudi? Kenapa orang ulama sendiri tak menggunakan satu lafaz yang menunjukkan sifat ma'ani itu wujudi? Kenapa? Saya tak tahulah, jawablah orang yang torik-torik pada ini, tolong jawablah. Jadi kita lagi satu, tadi saya dah guna bahas tentang al-wad'u, al-hamlu dengan isti'mal. Jadi kita kata dalam isti'mal kadang-kadang kita sebut lazim muradun malzum, sebut malzum muradul lazim, sebut juzuk murad kul, sebut kul murad juzuk, sebut sebab murad musabbab, sebut musabbab murad asbab. Bila kita kata kudrah itu berkuasa, maka lazim. Berkuasa itu lazim bagi kudrah. Lazim bagi kudrah.
Sebab tu Allah Ta'ala kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu kan maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Sebab apa dia maha berkuasa? Sebab dia ada kuasa. Okey, timbul lagi persoalan. Okey, nak tanya sekarang ni, adakah kerana Allah Ta'ala itu dia berkuasa sebab tu dia ada kuasa, ataupun kerana dia ada kuasa sebab tu dia maha berkuasa? Contoh yang lain, oleh kerana Allah Ta'ala itu boleh mendengar sebab tu dia ada sifat sama, atau kerana dia ada sifat sama dia boleh mendengar? Mana satu dulu? Sedangkan dalam Al-Quran semuanya sebut semua sifat maknawiyah. Jadi ulama bahas sifat maknawiyah ini lazim bagi sifat ma'ani, ataupun sifat ma'ani ini lazim bagi sifat maknawiyah. Yang mana satu dulu? Kalau bi'tibaril warid atau bi'tibaril naqal, yang naqal yang lebih masyhur tu sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ni kan saya dah beritahu istiqaq saja. Ulama istiqaq kan, kalau Allah zat tu qadir mestilah ada kudrah. Jadi sekarang ni kudrah melazimi maknawiyah ke atau maknawiyah melazimi kudrah? Mana yang dulu? Itu satu yang tiba lagi. Okey, kenapa menafikan sifat ma'ani tak kufur, menafikan sifat ma'nawiyah kufur? Kalau kudrah itu asal, qadir itu lazim bagi dia, ilmu itu asal, dan alim itu adalah lazim bagi dia, kenapa menafikan yang lazim itu ni kufur, menafikan malzum tak kufur? Kalau menafikan malzum lazim kufur, mesti menafikan malzum pun kufur. Jawab lah. Itu persoalan-persoalan yang saya tak tahulah. Kalau ada orang yang betul-betul faham Tariq Panai, sila terangkanlah benda ni. Jadi kita hanya orang, kita tak ada masalah sebelum ni. Orang kata Allah Ta'ala ada sifat kudrah iaitu Allah Maha Kuasa. Tak ada masalah kita nak sebut. Okay, kecuali kalau kita nak terangkan, kita kata sebenarnya lafaz kudrah itu tidak memberi makna Allah Ta'ala berkuasa. Kalau dilihat dari segi makna bahasanya, makna istilahnya, kudrah itu lebih sesuai dengan kita mengatakan sebuah sifat yang wujud. Tetapi bahasa Melayu tidak ada perkataan yang digunakan untuk menentukannya, maka kita buatlah satu perkataan, kita tambah imbuhan pe supaya dapat membezakan antara makna masdari dan makna ismi. Jadilah pe. Walaupun orang Melayu tak gunakan, tak apalah, secara istilahi lah. Kata Tariq urfi khas Pak Dae. Kan saya katakan bahasa itu ada lafaz dari segi lughawi, syar'i dan istilah urfi. Urfi ada am, ada khas. Maka menurut uraf khas Padae, lafaz perkata itu menunjukkan sifat ma'ani yang wujudi, yang ismi, yang bukan masdari. Okay. Katalah macam tu. Orang Melayu semua kudrah berkuasa, tak ada masalah. Isti'mal lazim, bila ada kudrah mesti berkuasa. Menyebut lazim, murad malzum, tak ada masalah. Menyebut malzum, murad lazim, tak ada masalah. Isti'mal, siapa nak marah? Oh, tak boleh, salah. Termasuk tuan almarhum seorang tu, tuan guru Saleh Sik tu. Dia baca Faridatul Faraid. Apa kitab Faridah tu. Akidah orang Thailand. Yang ketujuh, sifat kudrah makna berkuasa. Salah ni. Salah terus. Orang dengar, kalah. Kita kena raikan orang awam, tapi kita dalam masa yang sama kalau kita nak jelaskan, jadi orang pun pening, masdari, ismi, wujudi, amrun i'tibari. Kalau makna masdari dia adami, dia i'tibari, tak wujudi, maksud kena amalkan makna ismi baru dia wujudi. Jadi tak boleh guna berkuasa. Berkuasa itu amrun i'tibari. Tak boleh kena sebut dia perkuasa itu wujudi. Lepas tu bagi contoh pula penyapu. Aduh, penyapu tu alat lah. Penyapu itu alat. Petani sim fa'il, bukan sifat yang wujudi. Bagi contoh pun salah. Jadi dan benda tu tak ada. Jadi wallahualam, saya tak adalah menentang ke, tak ada menolak pun tidak, menerima pun tidak. Kita yang penting kita bagi ajak orang awam biar dia faham akidah itu, yang wajib dia belajar dalil dia tentang masalah penterjemahan bahasa, istilah, masdari, ismi, wujudi, amrun i'tibari. Itu tak payah orang awam semua tak payah ambil tahu. Kalau dia dah betul-betul akidah dia dah faham, mungkin dia nak melanjutkan lagi, barulah kita buka sikit-sikit. Dan di sini pun isu dia pun bukanlah khilaf muktabar, khilaf besar dalam syairah. Khilaf ni tidak ada pun isu dalam bab ni. Akhir-akhirnya
Kemudian nanti ada lagi satu persoalan tentang Pak Dae mempecahkan kalam kepada 4. Sampai sekarang jawapan kami tak terima lagi. Daripada mana sumber dia pecahkan 4. Sebab apa yang kami belajar dalam Asy'ariyah, kalam pecah 2, kalam nafsi dan kalam lafzi saja. Mana datang kalam nafsani, kalam apa lagi, satu lagi apa tu, masdari, berhasil bil masdari itu mana datang tak tahulah. Nanti dalam pembahasan sifat kalam kita bahas insya-Allah. Jadi saya cakap, saya pendirian saya, apa yang ulama Asy'ariyah sampaikan itu yang saya kongsikan. Yang mana tak ada dalam Asy'ariyah, saya tak katalah pada itu bukan Asy'ariyah, saya tak tahulah kan. Dia tu memanglah Asy'ariyah, cuma dia ada torik di sini. Sebab tu orang kata torik pada Kenapa tak kata Asy'ariyah kan? Torik ini torik baru Asy'ariyah. Nak kata dia mujtahid, dia boleh berijtihad, dia alim besar, duduk di Mekah, itu alasan-alasan budak kecil lah. Oh, Pak Dae hebat, Pak Dae tu duduk Mekah, engkau siapa? Pak Dae tu hebat, ulama hebat. Itu jawapan budak kecil. Orang ilmiah takkan sebut macam tu. Dan kita pun tak nafikan kealiman dia. Kita pun tak menafikan kealiman. Kita iktiraf kalau dia memang betul alim, dia alim lah. Tapi kenapa dia alim, dia semua betul lah. Semua Asy'ariyah semua tak betul, dia seorang yang betul. Macam tu. Banyak lagi ulama yang jauh lebih alim dalam Asy'ariyah, namanya disebut sampai sekarang pun, terlalu hebat pun ditolak juga kaul dia. Ini kan sekadar Pak Dae. Kalau kita bukannya wajib terima kaul Pak Dae pun. Tapi dalam masa yang sama, saya tak tolak pun. Maknanya saya faham dari sudut apa yang dia nak sampaikan, itu saya faham. Tak kisah nak gunakan dengan apa ke apa. Tapi orang awam faham ke tak? Masyarakat faham ke tak? Kita kena bagi orang awam ni faham akidah dia supaya dia selamat besok di akhirat, itu saja. Kalau dia nak mendalami, boleh kita bincang. Dan sampai sekarang saya tunggu, bukan saya lah, semua kami tunggu mana jawapan daripada Torik Pak Dae ni. Kata nak jawab buku Ustaz Delanggar tu, nak keluarkan apa penjelasan-penjelasan Pak Dae yang dinukilkan daripada ulama Asy'ariyah. Mana dia? Kami tunggu sampai sekarang tak keluar-keluar pun. Nak tahu jawapan, bukannya nak apa. Kalau memang betul ini adalah Asy'ariyah, diambil daripada khilaf bainal Asy'ariyah, silakan, kami pun nak tahu juga. Kami penat-penat saya siang malam cari manalah ni dia. Imam kata Ad-Dawani, kitab Imam Dawani pun bukan senang nak jumpa. Jadi saya tengah mencari, tapi dapatlah nukilan-nukilan Imam Dawani itu dalam kitab-kitab yang lain tu ada. Kitab asal Imam Dawani itu saya tengah cari sekarang ni. Tapi apa yang maksudnya di sini, Imam Dawani hanya menyebut tentang mabda' sifat. Tentang itu pun ada khilaf lagi, saya tak nak bahas tu panjang juga. Adakah sifat itu merupakan mabda'? Sifat itu merupakan mabda' itu satu pembahasan lagi. Wallahu alam.